Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi kalau korang harapkan Abang hari ni cerita pasal cerita bunuh lagi, memang tak lah. Korang harapkan Abang cerita pasal kisah hantu, sekarang ni pukul 12 tengah malam. Memang Abang tak ceritalah benda-benda macam tu. Menjaga keselamatan. Kalau korang harapkan Abang cerita raya, memang tak, sebab raya dah nak habis. Jadi hari ni Abang nak cerita tentang kisah seorang perempuan yang menyebarkan penyakit demam kapialu ataupun typhoid di seluruh Amerika Syarikat. Dia seorang je tersebar. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang. Kalau korang berminat, boleh subscribe channel Abang. Jadi ini menjadi semangat untuk Abang cerita kisah-kisah menarik untuk korang semua. Orang yang Abang maksudkan adalah bernama Mary Mallon. Perempuan lah, dia seorang makcik. Dia lahir pada 23 hari bulan 9 tahun 1869 di Ireland Utara. Ceritanya bermula sewaktu Mary Mallon nama panjang lah, Abang bagi nama dia Mary je lah. Sewaktu Mary berumur 14 tahun, dia telah berhijrah daripada Ireland Utara ke Amerika Syarikat untuk mendapatkan pekerjaan. Disebabkan Mary ni bagus dari segi masakan, akhirnya Mary telah dijadikan tukang masak dalam keluarga kaya di Amerika Syarikat. Jadi Mary menjadi tukang masak bermula pada 1900 hingga 1906 kepada 7 orang keluarga. Ada satu kejadian pelik, iaitu sebanyak 7 keluarga telah mendapatkan khidmat Mary untuk menjadi tukang masak. Dan sepanjang Mary bekerja dengan 7 keluarga ni, mesti ada yang mati sebab penyakit typhoid. Tapi kalau korang nak tahu, pada waktu tu penyakit penyakit typhoid ataupun demam kapialu ni hanya menjangkiti orang miskin, terkenal di kalangan orang miskin. Sebab punca penyakit ini tersebar adalah melalui kebersihan yang tak dijaga. Tak mandi dengan betul, tak basuh tangan dengan betul, tak istinja dengan betul. Ini menyebabkan penyakit ini timbul dan merebak. Jadi disebabkan 7 keluarga ni adalah keluarga kaya, jadi menjadi isu yang sangat hangat. Macam mana boleh 7 keluarga ni kena penyakit typhoid, penyakit orang susah, penyakit orang miskin yang tak jaga kebersihan, padahal diorang ni orang-orang ternama. Pada 1906, Mary telah diambil bekerja dalam keluarga Charles. Tak sampai beberapa bulan, ahli keluarga Charles ada yang mati dan juga terjangkit dengan penyakit typhoid ni, termasuk emak, kakak, anak perempuan, orang-orang gaji. Jadi, ketua keluarga Charles ni, dia ambil inisiatif untuk menyiasat benda ni. Akhirnya, dia mengupah seorang penyiasat kesihatan yang bernama George Soper untuk menyiasat macam mana keluarga dia boleh terjangkit dengan penyakit ni. Sewaktu melakukan penyiasatan, George mendapati keluarga ni tidak terdedah dengan environment yang kotor. Tapi cuma ada satu masalah, iaitu mungkin keluarga ni menggunakan air yang tak bersih. Itu adalah andaian awal. Tapi selepas dilakukan penyiasatan, air yang diorang guna sebenarnya bersih je. Jadi George Soper, ataupun abang panggil George lah, mula syak sesuatu. Mungkin penyakit ni datang daripada orang gaji, sebab ada beberapa orang gaji datang daripada Ireland Utara, di mana Ireland Utara waktu tu memang terkenal dengan penyakit typhoid ni. George sebenarnya telah syak Mary. Dia yang jadi pembawa kepada penyakit typhoid dalam keluarga Charles. Tapi lepas dia tengok Mary ni tak ada simptom-simptom demam, simptom sakit, ruam-ruam badan, muntah, sakit kepala. Memang tak ada satu simptom. Jadi dia punya syak wasangka tu macam terpadam macam tu je. Selepas berkhidmat setahun lah lebih kurang berkhidmat dengan George family di Long Island, Mary telah berpindah ke family lain di Manhattan. Dekat Manhattan pun, Mary telah berkhidmat sebagai tukang masak kepada satu keluarga kaya. Dan pada waktu tu, tetap ada yang kena penyakit typhoid.
Kalau korang nak tahu, waktu tu Josh memang dah agak tau. Dia walaupun ditugaskan untuk menyiasat keluarga Charles, tapi dalam diam-diam dia memerhati pergerakan Mary. Bila ada peluang, dia datang rumah keluarga Manhattan ni, dia jumpa dengan Mary dan dia paksa Mary untuk bagi beberapa sampel. Dia minta Mary sampel air kencing, sampel najis, nak cakap tahi lah tadi, sampel najis, dan juga sampel kulit. Tapi korang tahu apa yang Mary buat? Mary kejar dia dengan parang. Kenapa Mary buat macam tu? Sebab bagi Mary, minta kencing dengan najis perempuan di zaman tu satu benda yang sangat-sangat kurang ajar. Jadi peristiwa tu membuatkan Josh rasa takut dengan Mary dan nak minta sampel dengan Mary. Dan untuk pengetahuan korang, tambahan lain, orang Island Utara waktu tu memang terkenal dengan sikap garangnya. Sebenarnya sejak daripada keluarga Charles lagi, Josh ni dah agak Mary ni adalah pembawa walaupun tak nampak simptom. Sebab dia tengok daripada cara Mary bekerja. Mary tak basuh tangan, Mary tak mandi dengan betul, dia tak basuh makanan dengan elok. Jadi dia memang dah syak Mary ni adalah pembawa. Lagi-lagilah Mary daripada Island Utara. Pada waktu ni 3,400 orang telah dijangkiti dengan typhoid. Abang cakap typhoid sebenarnya. Typhoid atau demam kepialu, dan seramai 600 orang telah mati pada waktu ni. Jadi boleh dikatakan benda ni sangat-sangat serius. Pada 1907, Josh telah mengadukan hal ni kepada New York Health Department. Dia ceritalah dekat New York Health Department yang dia syak Mary adalah pembawa walaupun Mary tak ada simptom-simptom pembawa penyakit typhoid. Jadi dengan bantuan New York Health Department, Mary telah ditangkap dan diasingkan di dalam satu penjara. Penjara tu bernama Willard Parker Hospital. Dia bukanlah penjara betul, dia adalah hospital yang digunakan untuk mengurung atau mengkuarantin orang yang ada penyakit. Jadi selepas Mary ditangkap dan dimasukkan kepada Willard Parker Hospital, dia telah diambil sampel kencing, najis dan juga kulit dia untuk dianalisis sama ada Mary ni ada penyakit typhoid atau tidak. Tapi korang nak tahu ada satu benda yang pelik. Semua sampel Mary, bukan semuanya ada penyakit typhoid. Ada yang ada yang tak ada. Ini menimbulkan satu persoalan. Setiap kali Mary diambil sampel, Mary sebenarnya tak kerjasama tau. Setiap kali doktor nak ambil sampel, dia mengamuk. Setiap kali doktor nak ambil sampel, dia mengamuk. Dia kata ini adalah mencabuli hak asasi. Jadi disebabkan dia terlalu sangat banyaknya naik gila setiap kali nak ambil sampel. Jadi adalah pekerja-pekerja hospital yang buat lawak. Dia orang kata apa? Sebenarnya naik gila ni pun salah satu simptom juga. Cuma orang tak ada rekod je. Apabila mereka dah pastikan sebenarnya Mary ni adalah pembawa berdasarkan analisis dia punya sampel najis, sampel kencing dan sampel darah dan segala jenis sampel lah. Jadi akhirnya mereka pun kurunglah Mary dalam Willard Parker Hospital bermula pada 1907 hingga 1910. Pada waktu ni kalau korang nak tahu, Mary telah menjangkiti beratus-ratus, beribu-ribu orang sebab dia kerja dengan 7, 8, 9 family sebelum ni sebagai tukang masak. Akhirnya pada akhir 1910, Mary telah dilepaskan daripada penjara Hospital William Parker Hospital tadi. Dengan syarat setiap 3 bulan Mary kena datang untuk buat ujian dan syarat kedua, dia tak boleh jadi tukang masak lagi. Akhirnya Mary bersetuju dan Mary pun dilepaskan dan hiduplah Mary seperti biasa. Tapi kalau korang nak tahu, Mary sebenarnya lari, dia tukar identiti, dia jadi Mary Brown. Betul ke Mary Brown? Rasanya Mary Brown sih. Nanti abang cek balik. Rasa Mary Parker, tadi Mary Mellon kan nama dia. Lepas tu ditukar, rasa macam Mary Brown. Dia macam nama makanan pula.
Selepas dilepaskan daripada Willard Parker Hospital, Mary tak bekerja sebagai tukang masak. Dia bekerja sebagai tukang cuci di Dobie persendirian. Tapi tak lama, hati tak tahan nak masak-masak juga. Dia berhenti daripada jadi makcik Dobie. Dia kerja dekat dua hotel, iaitu di Southampton dan juga New Jersey. Abang lupa. Waktu dia bekerja dekat dua hotel ni, makin merebak sebab dia yang masak kan. Orang tak dapat detect dia sebab dia dah tukar nama jadi Mary lain. Abang tak ingatlah, mungkin Mary Brown lah. Dia dah tukar jadi Mary lain. Sebab itu pihak hotel tak dapat nak detect dia. Jadi sejak daripada tu, siapa yang menginap dekat hotel dekat New Jersey dengan Southampton ni memang terkena penyakit ni. Bila dah tahu benda ni tersebar, Mary rasa takut tau. Dia pun lari daripada daerah Southampton dan juga New Jersey ni. Dia lari. Lepas tu dia tukar lagi nama. Abang pun tak pasti nama apa. Sebab orang tanya dalam satu interview, kenapa dia asyik lari? Rupanya Mary ni yakin sebenarnya dia tak ada penyakit tu, walaupun dia dah confirm didiagnos ada penyakit tu. Sebab dia kata ini adalah konspirasi politik untuk memburuk-burukkan namanya. Ia adalah senjata biologi, dia dijadikan kambing hitam. Itu yang Mary percaya. Pada 1915 telah dicatatkan, Stone Hospital mencatatkan kes typhoid tertinggi, iaitu lebih daripada 20 orang dalam satu masa. Ini menimbulkan persoalan yang besar. Macam mana hospital yang dikawal, diselia dengan ketat, ada banyak ubat, ada banyak sanitizer dan bla bla bla, tetap ada jangkitan typhoid. Sekali lagi, Josh Soper dipanggil untuk menyiasat kes ni. Sewaktu melakukan siasatan, Josh telah mendapati Mary bekerja di hospital tu sebagai tukang masak dengan menggunakan nama lain. Bila dia nampak Mary, memang dia dah tak syak lah. Memanglah ni makcik yang menyebabkan penyakit tu. Sekali lagi Mary ditangkap dan dianalisis untuk dipastikan dia ke pembawa. Memang confirm dia pembawa. Dan lepas tu dia dijatuhi hukuman untuk dikurung di satu pulau yang bernama North Brother Island. Dekat situ ada satu hospital yang menempatkan penyakit-penyakit berjangkit. Pada waktu tu seluruh Amerika Syarikat memang ada satu term, iaitu Typhoid Mary. Disebabkan Mary ni adalah penyebar typhoid, gelaran tu menjadi gelaran paling famous pada waktu tu. Pada 25 hari bulan 5 1932, iaitu pada malam Christmas, mereka telah menjumpai Mary mati di dalam bilik kurungannya, dan setelah dilakukan analisis, Mary meninggal bukan disebabkan oleh typhoid tapi disebabkan oleh asma. Berakhirlah riwayat hidup typhoid Mary yang sangat terkenal dalam sejarah penyakit di Amerika Syarikat. Abang harap cerita ni akan memberi sedikit pengetahuan untuk korang tentang siapa yang dikatakan Typhoid Mary dan sejarahnya dan macam mana benda ni boleh tersebar di Amerika Syarikat. Jadi sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.